Assalamualaikum YB. Assalamualaikum. Apa khabar YB? Apa khabar YB? Minggu ini kita akan bersama Yang Berhormat Datuk Rahmat Mariman, Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Melaka, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Air Molek. Pada Khamis ini, 18 Mac 2021 pukul 8.30 pagi. Juga boleh disaksikan secara langsung menerusi halaman Facebook Melaka FM. Melakaku Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Assalamualaikum YB. Apa khabar YB? Ya, Melaka FM mempersanakan anda seperti biasa hari Khamis 8.30 pagi. Kita dengarkan apa khabar YB dan Alhamdulillah hari ini kita cukup berbesar hati kerana dapat kita ke udara bersama Yang Berhormat Datuk Rahmat Mariman ni, Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Melaka, merangkap Adun Air Molek. Assalamualaikum Yang Berhormat Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk ya? Sihat. Apa khabar? Cikgu Muni. Saya Alhamdulillah baik di sini. Dan tentunya ya, kalau setiap minggu hari Khamis 8.30 pagi memang dalam Apa Khabar YB ni, pendengar-pendengar akan menantikan apa yang pemimpin-pemimpin kita akan kongsikan. Dan hari ini kami cukup bertuah kerana Adun Air Molek ni, Yang Berhormat Datuk sudi untuk ke udara ya Datuk ya. Ya. InsyaAllah, terima kasih. Pelbagai perkongsian menarik akan Yang Berhormat Datuk kongsikan sebenarnya. Selain pendengar-pendengar boleh dengar di 102.3 ataupun di RTM Klik, juga boleh tonton live di page Melaka FM. Jangan lupa untuk kongsikan di media sosial anda, kerana apa yang Datuk kongsikan hari ini, akan Datuk kongsikan adalah perkara-perkara informasi yang benar dan sahih yang boleh kita sebarluaskan di media sosial kita. InsyaAllah Datuk ya. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi Datuk, pada permulaan Datuk ya, kita sebenarnya nak bertanya dahululah mengenai kes COVID-19, kerana kita dimaklumkan Datuk ya, pada hari Selasa lepas dan hari-hari sebelum tu, kita di Melaka ni rasa macam agak lega juga kerana Melaka ni ada terdapat 1 kes pada 16 Mac dan 2 serta 4 kes saja pada hari-hari sebelumnya. Tapi semalam Datuk ya, 17 Mac, kes meningkat kembali kepada 20 kes. Jadi mungkin Datuk boleh berikan sedikit penjelasan mengenai keadaan kes COVID-19 di Melaka, Datuk. Silakan. Okey, terima kasih. Pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan syukur Alhamdulillah, yang mana negeri Melaka pada masa ini trending kesnya telah pun mulai menurun. Jadi pada masa ini sebenarnya kita berada dalam gelombang ketiga pandemik yang agak merisaukan dan agak memeranjatkan ramai pihak. Dan negeri Melaka sendiri pernah satu ketika beberapa minggu yang lepas atau bulan yang lepas kita dikejutkan dengan satu kes yang agak boom lah kes tu sehingga 1,400 kes positif daripada kluster industri serkam. Tapi Alhamdulillah pada hari ini nampaknya trending mulai menurun dan arti ataupun kadar kebolehjangkitan kita yang pernah berada pada peringkat tertinggi pada iaitu 1.17 pada 7 hari bulan 2 yang lalu, dan semalam Alhamdulillah kadar kita adalah 0.81 berbanding kadar kebangsaan 0.87. Ini semuanya dapat diatasi atas kerjasama daripada pelbagai agensi-agensi kerajaan dan rakyat yang terus mematuhi SOP kesihatan. Dan Alhamdulillah kita pernah mencapai sifar kes 0 kes pada 9 bulan 3 yang lalu. Ini juga melegakan beberapa ataupun ramai pihak merasa lega. Tapi mulai beberapa hari kebelakangan ini nampaknya agak flip-flop sedikit. Tapi pada saya itu adalah keadaan yang biasa. Dan kita pernah mencapai arti atau kadar kebolehjangkitan terendah dalam Malaysia iaitu 0.45 pada 23 hari bulan 2 yang lalu. Jadi sebentar lalu lebih kurang kita tengok pada kronologi kan, kes di Melaka ni untuk semalam yang 20 kes tu adalah datangnya daripada 14 saja daripada kluster penjara Sungai Udang. Dan juga 2 kes daripada kluster Teluk Emas iaitu Sekolah Henry Geni. Manakala 4 kes adalah kalangan orang awam, iaitu kontak rapat dan sebagainya. Dan kalau kita tengok balik urutan dia daripada 12 bulan 3, kita ada 25 kes. Dan 19 kes juga adalah daripada kluster Teluk Emas, 6 kes daripada kluster awam. 11 bulan 3, kita tengok lagi kes, 71 kes yang agak tinggi.
tapi 67 kes adalah disumbangkan oleh kluster DTI atau Depo Tahanan Immigration Macap, manakala kes-kes awam cuma 4 saja. 10 Bulan 3 macam tu juga. 11 kes, 5 kluster daripada Teluk Mas. 9 Bulan 3 saya katakan kosong ni. Lepas tu ia boleh turun. Turun Alhamdulillah pada 13 Bulan 3, 2 kes. 15 Bulan 3, cuma 2 kes juga. Dan kalau dilihat trend kes ini, bolehlah saya katakan kenaikan yang banyak adalah di kalangan orang tahanan, di kalangan OKP ataupun orang kena tahan dan juga di kalangan banduan. Malah tempat-tempat ini juga, untuk makluman, mungkin kita pun dah tahu, ramai dah tahu, pernah dikenakan oleh ketat atau PKPD, iaitu penjara Koreksional Jasin, Sekolah Henry Genis Teluk Mas dan juga penjara Sungai Udang. Selain daripada tempat ini, dalam negeri Melaka memang tiada yang pernah dikenakan PKPD. Jadi untuk isu ini sebenarnya peringkat Jabatan Kesihatan Negeri Melaka dan agensi lain telah membuat pelbagai kaedah, kan? Tapi formula terbaik masih belum ditemui bagaimana kita nak menurunkan kes di pusat-pusat tahanan ini. Namun saya dah jumpa sedikit formula dia dan saya yakin ini adalah penyebab dia. InsyaAllah kita akan perbaiki pada masa yang akan datang, dan isu ini juga saya telah bawa dalam mesyuarat jawatankuasa COVID-19 Melaka dan mesyuarat MMKN, dan kita masih tunggu penjelasan daripada agensi terlibat, dan insyaAllah ini akan boleh menurunkan kes di pusat-pusat tahanan, insyaAllah. InsyaAllah. Itu dia penaran penjelasan cukup menarik daripada yang bahagia Datuk sendiri. Dan Datuk ini di page Melaka FM, Datuk, di live kita ni ada kiriman salam kepada Yang Berhormat Datuk ni daripada Ibu Ji katanya. Dan juga Encik Salman pun sampaikan ucapan, katanya salam selamat pagi kepada Yang Berhormat Datuk, moga sihat sentiasa katanya, insyaAllah. Ya. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Baik Datuk, itu berkenaan dengan keadaan kes COVID-19 di negeri Melaka, Datuk, ya. Yang mana hari ni, Datuk, hari ni dah pun 4 Syakban sebenarnya, Alhamdulillah. Yang mana tak lama lagi ni kita bakal melangkah ke bulan Ramadan. Dan juga pengumuman sudah dibuat, yang mana bulan Ramadan tahun ini kita berpeluang untuk menjalani ibadah solat tarawih dan juga bazar Ramadan bakal dibenarkan, Alhamdulillah. Dan juga sekarang dimaklumkan premis jualan dah boleh beroperasi 24 jam. Jadi Datuk, apa pandangan Datuk tentang perkara ni, dan yang paling penting peranan individu ni untuk mencegah pandemik ni, Datuk? Okey, berkaitan dengan berita baik untuk bulan Ramadan, berita baik untuk para peniaga, khususnya peniaga di bazar dan juga pasar Ramadan, dan insya-Allah kepada orang awam juga, kita berkemungkinan besar akan dibenarkan bersolat tarawih, kan? Alhamdulillah, syukur. Ini berbeza dengan tahun lepas yang mana aktiviti ini semua kita tidak dapat melaksanakan. Cumanya selepas PKPB dan pada ini kita berada dalam PKPB, dan banyak aktiviti ekonomi dan sosial, agama terlaksanakan, dan ramai juga yang khususnya para peniaga, ibu bapa yang dapat semula anak-anak dapat bersekolah dan dapat semula pekerjaan di kalangan yang hilang pekerjaan, dan ibadah juga boleh diteruskan. InsyaAllah solat tarawih dan aktiviti, cuma rentas negeri kita tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi, itu biarlah MKN atau Majlis Keselamatan Negara yang akan memutuskan. Jadi dalam isu ini apa harapan kita? Semua orang akan berharap, kan? Semua akan berharap kalau boleh semua dibuka, rentas negeri dibuka, boleh balik kampung, boleh jumpa keluarga. Mungkin yang ada kebun durian sekarang yang tengah bunga ni, pun nak balik kampung, nak tengok kebun durian dia berapa banyak bunga ni pun ada. Jadi ada juga yang berasat nak balik kampung, nak berbuka puasa bersama keluarga, lepas tu berakhir raya dan hidup kembali normal, kan? Sektor pelancongan yang paling terkesan ini juga, dengan harapan ia boleh dibuka dan orang boleh melancong. Siapa yang tak suka berjalan? Betul tak, cikgu? Betul. Ni semua orang suka berjalan. Kalau dah bekerja boring, duduk rumah boring, akhirnya orang nak berjalan. Bila rentas negeri tidak dibenarkan, alamak, tak dapat lagi nak berjalan, kan? Tapi insya-Allah ianya akan berlaku pada masa yang akan datang. Tapi sejauh mana harapan kita dapat diletakkan seiring dengan tindakan. Tindakan apa? Tindakan patuh kepada SOP. Betul tak? Betul. Jadi ramai yang faham tapi ramai tak amalkan. Ataupun amalkan tapi tidak serius. Kadang buat, kadang tak buat. Jadi saya mohon supaya mentaliti sebegini kita ubahkanlah sedikit. Janganlah berkata tidak apa, kan?
Yang kalau semua orang dah berkata tak apa, susahlah. Contoh yang saya masih lihat di kalangan warga Melaka ni, masih ramai lagi yang bersalaman, kan? Masih ramai lagi yang bersentuhan. Emas mereka pakai, tapi penjarakan mereka tidak jaga. Jadi janganlah letakkan beban ni semua kepada pihak penguatkuasa. Jadi bila kena compound nanti, marah pula, kan? Tapi hakikatnya bila kena compound, artinya kita gagal. Kita gagal mematuhi SOP, kan? Kalau boleh kita janganlah jadi sebahagian daripada orang yang gagal, betul tak? Tanamkan azam itizam. Kita adalah warga negara kelas 1. Kita boleh belajar dan boleh mengajar. Semua ini adalah demi kebaikan bersama. Pada saya, semuanya ada peranan. Semuanya ada peranan untuk memutuskan rantaian jangkitan ini. Peranan ni mudah saja. Mudah. Patuh SOP. Itu je peranan. Jangan bersalam, jangan duduk rapat-rapat, jaga jarak, pakai mask. Itulah peranan kita. Mudah. Jadi soalan dia adalah berbalik pada diri kita. Kenapa orang lain tak kena compound? Kenapa aku? Kenapa orang lain tak kena COVID? Kenapa aku? Itulah soalan dia. Kan? Yang kita kena jawab. Diri kita sendiri yang kena jawab soalan itu. Iya. Itu dia berkenaan dengan sekarang ni. Kita harapkanlah apa Datuk cakap, bahawa kita semua senang saja patuh SOP. Itu saja sebenarnya. Baiklah Datuk, dalam siaran berita kita ada menyebut bilangan rakyat Melaka yang mendaftar untuk penerimaan vaksin masih rendah, iaitu kira-kira 24.3% sahaja daripada jumlah keseluruhan penduduk Melaka. Jadi Datuk, pandangan Datuk tentang perkara ni Datuk? Okey tentang pendaftaran yang masih rendah lagi. Jadi sebenarnya untuk fasa kedua ni, sasaran untuk kita beri suntikan adalah seramai 200,000 orang seluruh negeri Melaka. Lepas tu adalah fasa ketiga lebih ramai lagi. Sasaran kedua ini adalah untuk warga emas. Warga emas yang berumur 60 tahun ke atas, yang ada penyakit-penyakit NCD atau penyakit-penyakit yang tidak boleh berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi, jantung dan sebagainya. Mereka inilah yang paling sangat digalakkan untuk mengambil vaksin. Jadi kenapa mereka di golongan yang paling penting ambil? Kerana mereka adalah golongan yang paling berisiko sekali. Dan banyak kes-kes kematian adalah daripada golongan ini. Jadi dalam isu ini saya percaya yang pertama, masih mereka beranggapan masih ada masa lama lagi, kan? Walaupun hakikatnya mereka nak. Golongan kedua pula adalah yang tidak tahu. Tidak tahu, tidak ada masa, tiada keupayaan fizikal seperti nak daftar tu, nak pakai handphone tak pandai pakai, nak pergi klinik kesihatan tu tak ada orang bawa, kan? Tak ada kenderaan dan sebagainya. Walaupun kita dah syorkan pelbagai cara pendaftaran seperti MySejahtera, talian hotline, laman web, link kemudian klinik kesihatan dan sebagainya, tapi semua ini mereka tidak dapat lakukan. Seperti contohnya warga emas Warga emas, orang yang susah, orang yang masih tinggal bersendirian, orang-orang yang sakit. Ini sebenarnya adalah golongan yang perlu dibantu. Siapa yang perlu bantu? Jadi kita lah, pemimpin setempat, orang yang ada pengetahuan, NGO ataupun saudara mara sendiri dan lain-lain. Kan? Jadi kerajaan negeri juga telah mula mengarahkan supaya ahli jawatankuasa JPKK membantu isu ini di kampung-kampung. Jadi saya juga seru pada NGO seperti KRT, KOSPEN, Kombi, Persatuan Penduduk dan lain-lain ini, pergilah ke rumah-rumah mereka ni, daftarkan mereka. Sangat mudah daftarnya. Bawa kita punya smartphone, ambil IC dia sekejap, masukkan data, lepas tu send. Alhamdulillah, senang. Dan sangat mudah. Lepas tu mereka akan dapat nanti tarikh temu janji je. Saya semalam juga macam contoh, untuk naik molek, saya dengan pasukan saya pergi masuk kampung-kampung, naik motor, pergi rumah ke rumah orang. Ramai saya daftarkan. Lepas tu saya pergi kedai, minum sambil ngeteh-ngeteh pun ramai saya daftarkan. Jadi supaya perkara ini dapat menjadi ikutan kepada NGO dan ahli-ahli masyarakat yang lain. Bantulah mereka ini supaya mereka sama juga dapat menerima vaksin dan tidak ketinggalan, insya-Allah. InsyaAllah.
Alhamdulillah, itulah juga dikatakan oleh Ketua Menteri Melaka kita bahawa memang Exco dan ADUN juga banyak membantu terutama warga emas dan golongan rentan ni untuk mendaftar sebagai penerima vaksin. Terima kasih Datuk ya. InsyaAllah. Dan kita sebenarnya ada lagi nak tanya pada Datuk, cuma nak rehat seketika kerana saya dimaklumkan Datuk ni sangat minat pada search dan juga WIS. Jadi lagu kita ni adalah lagu yang ingin diberikan oleh Datuk khas kepada semua pendengar Melaka FM dalam segmen Apa Khabar YB. Kita akan berehat seketika, dengarkan WIS. Terima kasih Melaka FM mempersanakan. Terima kasih sayang, ku ucap padamu. Oh, kerana menyambut tanganku yang hampir layu. Badai cinta melanda mengarah arus, menjadikan pantai yang indah kian bercelarut. Marilah oh sayangku, dekat padaku. Sayangilah diriku ini seadanya aku. Tak sanggup lagi menyebut kata rindu. Oh, kamar hatiku yang sayu. Oh, fikirlah sayang, fikirlah seharusnya. Janganlah engkau hianati cinta ini. Istana yang ku bina mahligai cinta, menjadi lambang pepohonan redup kasihku. Marilah oh sayangku, dekat padaku. Sayangilah diriku ini seadanya aku. Tak sanggup lagi menyebut kata rindu. Oh, kamar hatiku yang sayu. Oh, fikirlah sayang, fikirlah seharusnya. Janganlah engkau hianati cinta ini. Janganlah engkau hianati cinta ini. Janganlah engkau hianati cinta ini. Assalamualaikum. Apa khabar YB? Apa Khabar YB minggu ini kita akan bersama Yang Berhormat Datuk Rahmat Mariman, Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Melaka merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Air Molek. Pada Khamis ini, 18 Mac 2021 pukul 8.30 pagi. Juga boleh disaksikan secara langsung menerusi halaman Facebook Melaka FM. Melakaku Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia.
Assalamualaikum YB. Apa khabar YB? Ya, terima kasih kerana masih terus setia mendengarkan Melaka FM dalam segmen Apa Khabar YB, dan Alhamdulillah kita masih bersama yang berhormat Datuk Rahmat Mariman ya, Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Melaka merangkap adun air molek. Datuk, jika tadi Datuk ya, tadi Datuk dah berkongsi berkenaan dengan statistik ya, berkenaan dengan pengambilan untuk vaksin COVID-19. Nak tahu juga Datuk ya, bagaimana dengan frontliner di Melaka ni Datuk? Adakah kesemua mereka ni sudah divaksin seperti yang diwar-warkan Datuk? Okey, berkaitan dengan frontliner, frontliner ini adalah sangat penting kerana mereka lah yang menguruskan COVID, mereka lah yang bersemuka dengan pesakit-pesakit COVID ni kan. Sebab itu untuk frontliner di Melaka ni sasaran kita adalah ramai 10,000 orang di kalangan Jabatan Kesihatan dan pelbagai-bagai agensi yang terlibat. Dan Alhamdulillah sehingga semalam frontliner yang telah dipunis suntik lebih daripada 7,000 orang. Dan hari ini, besok lusa juga masih aktif berjalan. InsyaAllah kita dapat selesaikan tidak berapa lama lagi dan minggu depan dos kedua akan bermula juga kepada frontliner. Jadi jangkaan vaksin Melaka ini insyaAllah kita dapat selesaikan lah. Dan ikut rancangan juga pada Februari akan datang insyaAllah boleh selesai untuk semua sekali dalam negeri Melaka ini. Itu dia. Datuk pun dah kongsikan bahawa dijangkakan Februari nanti keseluruhan penduduk Melaka pun akan berjaya menerima vaksin insya-Allah. Kita doakan bersamalah dalam usaha kita ni untuk pencegahan penularan wabak ni. Dan Datuk nak tanya sikit Datuk ya. Adakah usaha dibuat untuk memberi vaksin kepada golongan media Datuk? Kerana mereka ni pun terdedah dengan jangkitan wabak, sebabnya dikabarkan ramai juga wartawan-wartawan kita ni, media-media ni turun ke lokasi, kawasan parti, tempat kluster. Mungkin Datuk boleh kongsikan sikit Datuk? Okey, sebenarnya rakan-rakan media saya pun dah ramai yang bertanya soalan ni, banyak permintaan. Sebenarnya bukan sahaja di kalangan pengamal media yang mohon, ramai lagi juga mereka yang mohon. Jadi permohonan-permohonan ini kita sedang nilai dan kita sedang angkat dari peringkat pusat. Contohnya permohonan daripada guru-guru pun ada, permohonan daripada doktor-doktor GP ataupun doktor-doktor general practice iaitu pengamal swasta pun ada. Mereka lagi setiap hari bersama-sama dengan pesakit. Namun demikian kita ada definisi frontliner itu apa? Apa dia definisi frontliner itu, sama ada mereka ini secara direct ataupun indirect dan sebagainya. Namun saya tidak mengabaikan permohonan ini, tetap saya angkat ke pengetahuan Majlis Keselamatan Negara di peringkat pusat. Cumanya pemutusnya adalah jawatan kuasa khas yang mana terdiri pada KKM dan juga daripada MOSTI. Jadi rakan-rakan media saya harap dapatlah bersabar. Apapun setakat ini, vaksin yang terbaik adalah amalkan SOP. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu dah, vaksin terbaik adalah kita amalkan SOP sebenarnya. InsyaAllah. Sebenarnya ikutkan banyaklah kami nak bertanya kepada Yang Mohd Datuk ya, tapi mungkin masa agak mencemburi kita. Cuma Datuk nak tanya juga Datuk, di penghujung siaran kita ni kan, selaku Exco yang telah bekerja keras menangani kes COVID-19 ya, apa hasrat hati Datuk sendiri ya, yang Datuk mungkin nak kongsikan dengan semua pendengar-pendengar Melaka FM? Mungkin ada pengalaman ni ataupun kesulitan yang dihadapi Datuk, silakan. Okey, hasrat hati saya sama jugalah sebagaimana orang lain, sama je. Hasrat hati saya adalah nak memastikan Melaka ni kembali hijau. Amin. Kembali hijau dan diangkatlah wabak ini daripada bumi Melaka. Sebab tu bukan mudah, kerja ini bukan mudah, tapi tiada yang mudah tanpa kejayaan. Kejayaan mesti disusuli dengan usaha, betul tak? Betul. Usaha itu adalah usaha bersama. Usaha bersama itulah usaha yang akan memberi tangga kejayaan kepada kita. Jadi pengalaman memang banyak, kesulitan juga banyak. Jadi bermodalkan kecekalan dengan prinsip, pada saya dengan prinsip yang tidak pernah lelah dan enjoy dengan kerja saya, itu adalah kunci kejayaan. Jadi apatah lagi dalam keadaan menguruskan pandemik ini adalah bukan satu yang mudah, ianya merupakan satu perkara yang baru dan perlu banyak saya pelajari. Keadaan ini sekarang ini.
InsyaAllah. Ah. Itu dia. Dan tentunya Datuk ya, kami warga kerja RTM Melaka juga semula rakan-rakan di bahagian ehwal semasa, berita ehwal semasa RTM Melaka juga nak sampaikanlah sekalung penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk kerana bekerja keras ni berusaha menangani wabak COVID-19 dari tahun lepas hingga ke hari ini. Dan terima kasih Datuk sebab sudi ni berkongsi. InsyaAllah. Saya ada pesanan sikit lagi. Boleh tak? Boleh. Ini pesanan untuk Silakan, masa silakan. ni. Jadi akhir sekali pesanan dan seruan saya kepada mereka yang belum daftar ni, segeralah daftarkan daftar vaksin supaya mempermudahkan pihak KKM untuk menyusun atau program pemvaksinan ini. Dan kepada yang risau, yang takut, yang was-was, jangan risau. Saya dah vaksin dah. Alhamdulillah, sihat walafiat. Lagi rasa makin yakin, makin kuat pula. Dan kepada abang-abang yang takut jarum ni, ingat balik akan kata-kata atau baik-baik pantun-pantun puisi ini. Lembah dan lurah lagikan ku turuni, gunung lagikan ku daki. Kan? Lautan api pun aku seberangi, apalah sangat sekadar hanya jarum halus vaksin kaki. Kan? Wah, itu dia. Jangan takut jarum. Baik kata yang cukup indah tu nanti kami dah record ni boleh kita keudarakan selalu ni kata-kata ni. Boleh, insyaAllah. Dan apa Datuk disampaikan juga salam oleh rakan-rakan pendengar kita ya daripada Encik Mas Ramadin ni, sampaikan ucapan salam kepada Datuk ya. Juga kita ada Kak Mas, Adiba juga Muhammad Syafiq sampaikan ucapan salam kepada Datuk ya. InsyaAllah. Apa pun Datuk, terima kasih sudi ke udara dalam apa khabar YB hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan ke udara lagi Datuk ya. InsyaAllah. Masih Murni. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia perkongsian cukup menarik daripada Yang Berhormat ya Datuk Rahmat Mariman, Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Melaka, merangkap adun air molek di atas perkongsian hari ini. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang mendengar di 102.3 di RTM Klik dan juga semua yang menonton di live page Melaka FM. Jangan lupa apa yang Datuk kongsikan tadi juga boleh anda kongsikan di media sosial anda. InsyaAllah kita nantikan siapakah pula Yang Berhormat yang akan bersama-sama anda dalam segmen Apa Khabar YB untuk minggu depan, saat di Khamis jam 8.30 pagi. Dengan itu, jom dengarkan daripada Nur Aniza Idris Mengemis Rindu. Tepat jam 9 kita akan terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur dengan Kak Utama 9 pagi. Di kedinginan malam
Geran khas prihatin diteruskan sasar lebih 1 juta usahawan. COVID-19